daripada Lazada. Lazada punya company, dia orang pergi tubuhkan company sendiri. So antaranya adalah Shopee lah. So untuk Shopee dia accept individual ataupun company lah, dan juga international seller. So bagi peniaga yang lama dah dalam Shopee, so mungkin tuan dah dapat SIP ataupun Shopee International Program. So SIP tu sebenarnya tuan-puan telah terpilih lah untuk menjual di seperti negara-negara lain seperti Indonesia, Thailand, Vietnam dan juga Singapura. Okay, so tapi kebanyakan barang Malaysia banyak dibeli oleh orang Singapura berbanding dengan negara-negara lain lah. Hujan air guruh, okay, bahaya tu. Nasib baik saya tak nyanyi. Kalau saya nyanyi okay, baik. So basically Shopee tak apalah, bagi hujan air guruh tu boleh je tutup kejap. You all boleh left je kejap. Saya tak tahu kawasan mana tu. So boleh je left kejap, lepas tu dah okey, dah reda sikit, reboot dah okey, so masuk balik. Sebab takut juga nanti berlaku apa-apa isu keselamatan kan. Tiba-tiba keluar pula surat khabar, keluar berita bagi tahu peniaga online masuk ni. Okey, guru kuat. Okey, tak apa. Boleh je ni dulu. Tak apa, saya teruskan, tapi insya-Allah saya akan cuba sharekan recording lah. Alright. Banyak ribut ni. Alright, so seterusnya Shopee ni dia gunakan satu apps yang sama lah untuk membeli pun kat situ, untuk menjual pun kat situ. Dan dia ni adalah konsep dia adalah menggunakan mobile lah. So dia lebih kepada menggunakan mobile berbanding dengan komputer. Okay, ramai yang Kuantan So Kuantan semua ribut. Wish. So kalau boleh duduk tempat yang okey sikit lah. Alright. Okay, dan sebenarnya Shopee juga adalah signature dia ataupun dia punya slogan adalah lebih kepada untuk 99, 99. Okay, so dia lebih kepada 99 sebenarnya. So sebab tu adalah tarikh lahir dia ataupun tarikh lahir untuk Shopee punya ni lah. Okay, dan kalau tuan-puan nak tahu, sebanyak 2.12% payment fee untuk seller di mana di-charge oleh Shopee lah. Setiap kali berlaku transaksi di Shopee, so Shopee akan charge sebanyak 2.12, tapi benda ni akan berubah mengikut masa lah. Masa saya belajar mula-mula Shopee ni, masa tu zero, tak kena apa-apa ni pun lagi. So bila dah Shopee dah berkembang, so dia charge pula 1% mula-mula. Lepas tu naik pada 2%. Lepas tu naik pula 2.12. So mungkin lepas ni akan naik lagi lah. So just be prepared untuk fee punya payment transaction ni. Okay, so prepare macam mana? Prepare adalah daripada segi tambahan daripada cost produk dia lah. Sebab 2.12% ni ditanggung oleh seller sendiri, bukannya customer ataupun Shopee lah. So yelah, kita dah tumpang tempat dia free kan, so dia kenakanlah charge sikit, macam tu. Okay, seterusnya kita akan dapat free shipping lah. So free shipping untuk daripada Shopee punya ni. So basically apa yang ditaja ataupun apa yang selalu dibuat oleh Shopee adalah free shipping ni termasuk pos laju, JNT, DHL dan juga Ninja Van lah. So tu antara dia punya platform yang dia orang JV ataupun joint venture. Okay. Dan dia ada juga satu chat, ni semua orang tahu kot, dia ada satu application di mana untuk kita boleh chatting lah. Sebab tu kalau kita install apps, kita boleh chatting dengan kita punya customer kan. Okay. Untuk bahagian shipping, shipping akan dibayar oleh buyers dan juga Shopee sahaja. Shopee yang akan bayar. Okay.
Okay, dia ada bagi tahu kat sini. Okay, so maksudnya kat sini, walau macam mana pun untuk shipping tu, buyers ataupun Shopee yang akan bayar. Tak ada orang lain dah. So maksudnya kat sini kalau contoh pembelian berlaku, sama ada buyers tu sendiri yang bayar ataupun Shopee yang bayarkan. Disebabkan buyer tu menggunakan voucher. Kita bayar ke tak? Kita tak perlu bayar apa-apa pun. Kita tak perlu bayar apa-apa pun. Okey. Okey, ada soalan ke? Kalau RM10 jadi 21 sen. Ya, betul. Betul. Ada soalan? Imiro ada soalan ke? Okey, betul. Alright. Ada soalan? Ada soalan. Okey, boleh. Yang payment fee 2.12% tu oversell Sale Yes. Based on sale, maksudnya based on transaction. Contohnya kalau berlaku sale RM10, so dia akan tolak sebanyak 21 sen lah. Tu untuk commission ke Shopee lah ni. Betul. Bukan commission dia panggil payment fee. Untuk dia masukkan dalam kita punya wallet apa semua tu kan. Tu charge itu lah. Okey. Right. Kira sewa kedai. Ya betul, kira sewa kedai. Sewa tapak sewa tapak. Okay. Tapi based on sale, kalau banyak sale lagi banyak dia dapat. Macam tu lah. Ikut pengalaman cikgu dulu, berapa kali dia naik fee dia tu? Fee dia mungkin akan naik lagi untuk dalam masa terdekat ni. So berapa kali dia naik, dah sekarang ni dah kali ketiga dah lah. Untuk tahun ni kali ketiga? Daripada 0 kepada 1, daripada 1 kepada 2. Daripada 2 kepada 2.12. So transaction tu akan naik jugalah saya rasa. Dalam setahun tu 3 kali lah naik? Tak. 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 Baik. Alright. Okay, buyers untuk ni buyers yang saya bagi tahu tadi, buyers dan juga Shopee yang akan bayar untuk shipping lah. Buyers tu kenapa? Sebab dia tak ada voucher, so dia kena bayar shipping. Kalau Shopee bayar disebabkan buyers tu ada voucher. So kita tak perlu bayar apa-apa. Tapi kena ingat tuan-puan, so kita kadang-kadang tersilap. So bila isi, nanti saya akan pergi pada bahagian teknikal sekejap lagi. Kita bila silap isi berat, so dekat situ kita kena tanggung shipping. Kenapa? Sebabnya bila ditimbang oleh pihak logistik mengatakan bahawasanya kita punya barang tu lebih daripada apa yang dilakukan kepada Shopee. Okay, contohlah saya bagi situasi contohnya tuan-puan menjual apa tadi banyak sangat. Menjual murtabak lah. Sebab saya tengok murtabak tadi kan. So contohnya menjual murtabak, so murtabak tu sebenarnya berat dia contohlah anggaran dia adalah 300 gram contoh. Satu bekas tu 300 gram. So tuan-puan letak kat dalam Shopee, letak 0.2 maksudnya 200 gram. So bila masuk dalam Shopee 200 gram, so Shopee akan kenakan charge kepada kita di mana dikira benda tu adalah charge untuk salah kira timbangan lah. So sebab tu kalau nak kira ataupun nak letak timbangan, sila tambah siap-siap timbangan tu. Kalau terkurang, so tu yang jadi masalah. Kalau terlebih, tidak ada apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak lah. Contohlah kalau letak katakan jual pen, tiba-tiba pen tu berat dia 1 kilo. Tak logik lah benda tu. So buat biar logik dan biar okey lah sikit. So macam tu kan. Okay. Alright. So transaction fee. Maknanya kos barang kena kira betul-betul. Yes, kena kira betul-betul. Sebab ni saya belum arif matematik problem. Okay. Yang ni kena kira betul-betul sebab kalau macam contoh, kalau tuan-puan buat dropship, katakan dropship tu untung dia adalah sebanyak 10%. So 10%, contoh katakan 10% keuntungan tuan-puan dapat. So daripada 10%, tuan-puan dah kena siap tolak awal-awal 2.12% dah.
untuk bagi transaction fee kepada Shopee, dan selebihnya bagi pada kita punya ni lah, kita punya supplier. Okay, so boleh add up terus-terus tuan-puan punya barang, harga barang kalau nak add lah. Kalau tak nak add, so dia akan rugi sedikit pada bahagian tu lah. Tapi boleh je tolak sebagai sewa kedai ataupun sewa tapak tadi. Berat tu nak campur packing, ya betul. Kena campur dengan packaging sekali. Tapi untuk satu barang je lah. Maksudnya contoh kalau saya jual mouse ni, so mouse ni kena campur dengan pembalut dia, itu kotak dia ke ataupun dia punya bubble wrap, dan juga dengan dia punya plastik tu. So yang tu kita timbang, so yang tu lah yang kita dapat. Okay. Tapi kalau rasa macam tak ada penimbang, tak ada penimbangan digital dan sebagainya, boleh je buat anggaran. Okay, anggar-anggar, okay, tu bagi je, letak je tu berapa. Tapi kalau salah, salah anggaran tu. Okay. So kalau nak betul-betul accurate, so timbanglah. Lebih lagi selamat. Okay, seterusnya untuk shipping sebenarnya sekarang ni Shopee dah gunakan kuasa dia dengan menggunakan iaitu default punya shipping ataupun dia panggil Shopee Express punya ni. So dia akan pilih mana-mana je yang tuan-puan on, sekiranya on kan untuk pos laju dan juga JNT dan juga DHL, so dia akan pilih secara rawak benda tu. Tapi kadang-kadang ada juga yang tak dapat yang tu, dapat yang Ninja Van lagi. Maksudnya benda tu tak pilih tapi you dapat juga. Yang tu di bawah kuasa Shopee sahaja. Okay. Dan juga Shopee ada juga untuk kita adakan Shopee Ads lah. Di mana kita boleh buat iklan secara berbayar. Pakai timbang badan, okey. Pakai timbang badan jadi lain lah pula. Kalau boleh timbang yang kecil tu boleh lah. Kalau nak berat tu kena tambah ukur berat badan dulu, lepas tu tambah barang tu. Dapatlah berat sikit. Kalau nak tu, kalau susah sangat kalau tak ada penimbang tu. Okay, so produk limit saya adalah sebanyak 5,000 saja. So 5,000 tu mengikut peringkat lah. So untuk buyer yang pertama dia bagi 1,000 saja. 1,000 location lah ataupun 1,000 barang ataupun SKU sahaja. So dia ikut peringkat, sekiranya lagi lama dan kita dapat apa-apa, so dia akan tambahkan balik limit produk tu. Tapi kalau dah bagi 1,000, saya rasa dah banyak sangat lah sebenarnya yang nak tak. Okay, so apa yang diperlukan sebelum mula? Yang pertama sekali adalah barang ataupun gambar produk untuk dijual. Sebab tu saya bagi tahu kalau you all ada barang ataupun kalau ada gambar saja untuk dijual pun dah okey dekat Shopee ni. Ambil je gambar lawa-lawa, so boleh letakkan dalam Shopee lah. Okay, ingat ya, ni adalah syarat. So ni boleh tulis, tak ada dalam nota, boleh tulis. Ni adalah syarat untuk you all gunakan Shopee punya ni. So syarat yang pertama untuk barang anda berada dalam Shopee adalah backgroundnya mestilah clean ataupun putih ataupun clear orang panggil. So biar gambar tu clear, tak ada any promosi, tak ada any banyak sangat perkataan. Kalau boleh clear, biar nampak produk tu betul-betul. Okay, so macam contoh kalau tuan-tuan tengok gambar saya, so gambar saya di kamera saya ni, so ada saya dan juga background ni, belakang ni. So background kat belakang saya ni crowded kan, so ada ni semua. So kalau boleh yang background belakang ni biar putih je, so biar nampak produk sahaja. Okay, so biar macam tu baru okey. Dan antara syarat untuk menyertai apa-apa sebagai contoh preferred seller ke, shocking sale ke dan sebagainya, yang tu tuan-puan punya gambar kena putih juga. So sebab tu saya suruh upload awal-awal dah memang gambar putih sahaja. Okey. Seterusnya maklumat peribadi seperti nombor telefon, alamat dan juga email. So yang ni tuan-puan mesti dah ada kan. Yang ketiga adalah internet. Yang keempat adalah smartphone ataupun laptop.
Yang kelima, akaun Shopee. Yang keenam, bajet marketing. Dan yang ketujuh adalah internet banking. Internet banking, Bank2U, CIMB dan juga lain-lain lah. Okay. Ada soalan kat sini? Tak ada. Okay, baik. Sekejap saya tengok chat. Okay. So, ini adalah flow transaction Shopee. Ni pasal duit ni. Ni kita celik mata sikit Buka telinga, celik mata sikit. Baru faham yang ni. Okay, so yang pertama sekali, dia punya flow, macam mana kita nak dapat duit kita kan. Bila kita dah jual kat Shopee, so ada berlaku pembelian. So contohnya duit tu macam mana kita dapat. So yang pertama sekali, customer mula membeli dan akan membayar kepada Shopee. Dia tak bayar pada kita. Dia bayar pada Shopee. Okay. So seterusnya Shopee akan mengenakan charge sebanyak 2.12% macam yang saya bagi tahu tadi pada setiap transaksi yang berlaku. So selepas Shopee dah deduct benda tu, dia dah kira, so seller akan menerima duit dalam bentuk e-wallet. Dia akan ada e-wallet seperti kalau pembelian dia akan ada Shopee Pay kan. Tapi yang untuk seller dia akan ada e-wallet. E-wallet untuk seller. Di mana jika customer ataupun customer tu tekan je accept, seller tu akan dapat teruslah. Tapi sekiranya seller tu tak menekan accept, dia akan tunggu selepas 3 hari barang disahkan sampai, so duit tu baru akan masuk ke dalam seller wallet lah. Okay. Selepas masuk dekat seller barulah boleh withdraw. So withdraw pun ada syarat juga. Withdraw ada syarat dia adalah 1 minggu hanya maksimum 3 kali sahaja. Okay, 3 kali sahaja withdraw. Okay, sekiranya lebih, so tuan-puan akan dikenakan charge pula. Sekiranya nak hari-hari withdraw, so akan dikenakan charge juga. So lebih selamat untuk gunakan bagi saya seminggu sekali pun dah okey. Okey. Ataupun satu lagi, nak lagi selamat ataupun nak lagi best biar nampak duit tu banyak sikit, withdraw je sebulan sekali kalau boleh rotate lah. Okey. So bergantung kepada tuan-puan punya ni. So bagi yang nak jadi seller ataupun nak jadi dropship tadi tu, so ataupun dropshipper ataupun supplier tadi tu, so you all pun mesti kena faham a system of ni juga So mesti mesti ada secure lah di antara agent dan juga supplier. Okay, so kena faham yang tu. So supaya nanti clear betul-betul agreementnya macam mana. Right. Okay, ada soalan kat sini? Boleh je tanya terus kalau saya ni kekut dah laju sangat ke? Okay. Okay. Tak ada apa-apa. Okay, so macam mana sebagai customer dia akan pilih seller tu, kenapa dia nak beli dengan seller tu. So kalau kat sini saya kartun ni bagi tahu, dia kata apa? Dia kata you are the best, I will choose you as a seller. Okay. Okay, dia ada 7 faktor yang akan mempengaruhi customer kita ataupun prospek kita lah. Okay, yang pertama sekali apa tuan-puan? Yang pertama sekali, ni tak apalah, saya belanja je dulu satu. Okay, yang lain-lain boleh tuan-puan senaraikan ataupun boleh bagi tahu dekat saya. Kenapa awak nak membeli dengan tuan-puan dekat Shopee? Ataupun tuan-puan sendirilah. Kenapa nak beli? Gambar yang menarik. Gambar menarik. Feedback daripada Lagi? pelanggan yang dulu. Okey. Maklum balas dari pelanggan yang dulu. Rating, review. Okey, lagi? Ada lagi nak bagi tahu? Ada lagi. Kenapa tuan-puan membeli di Shopee?
Kalau nak cakap unmute unmute. Boleh je unmute. Apa star star daripada pelanggan tu Rating, kan? rating. Rating. Oh, rating. Okay. Promo, okay. Price cheaper than other sellers. Yes. Safety dari segi bayaran. Okay, ada yang beritahu kat sini. Alright. Ada kupon. Ada kupon, voucher kan? Voucher. Okay, safety dari segi bayaran, harga, produk viral, iklan, rating, sebab produk saya Duta Mira Pizza. Okay. Plus seller. Bagi free gift pada customer. Bagi free gift pada customer. Okay. Lagi apa lagi? Banyak ni. Kalau kalau register nama kita tapi akaun bank isteri boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Untuk bank account tak apa, tak ada apa masalah. Personal account boleh ya, boleh. Okay, alright. Banyak lagi saya tak baca. Okay, good service. Jumlah jualan tertinggi. Promosi, feedback dari customer. Membeli, review, ada testimoni, iklan, produk viral, harga. Layanan seller, yes, betul. Barang cepat sampai, tak payah bersusah cari. Okay. Respon pantas, free shipping. Boleh buat comparison, tengok rating, disclaimer, ringkas, senang. Okay. Free gift, secure. Boleh return kalau barang rosak. Yes, jaminan pulangan wang. Sampai ke rumah. Okay, tak apa. Okay, faham. Shipping murah. Free shipping dan juga rating dan juga shipping. Okay, so banyak kata shipping. Okay, jom kita tengok. So, yang pertama adalah tajuk iklan. Dan yang kedua, faktor yang kedua adalah harga. Tajuk iklan. Kenapa saya katakan tajuk iklan? Kerana orang akan mencari, pada mulanya dia akan mencari barang yang nak dicari. So, barang yang nak dicari tu dia menggunakan apa? Dia menggunakan tajuk. Tajuk iklan ataupun dia panggil adalah tajuk produk tu. Headline. Produk tu headline. So produk tu nak jual apa kan? Contohnya kalau nak cari perfume creator, so dia akan cari perkataan perfume creator tadi. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya mungkin dia boleh buat untuk air freshener ataupun sebagainya kan. Untuk car punya ni, perfume car ke ataupun sebagainya. So dia akan type di Shopee-nya macam tu. So tajuk iklan yang pertama adalah sangat-sangat penting lah. Dan yang kedua, selepas dia dah cari keywords tu yang dia nak tu, so dia akan tengok pada harga lah. So harga ni macam mana? So okey ke tak? Ada promosi ke tak dan sebagainya. Okey, selepas tu gambar dia akan tengoklah yang mana dia nak yang berkenan. Contohnya gambar ni okey, gambar ni tak okey. So kadang-kadang sebab itulah saya kata gambar tu mestilah clear dan jelas. Baru dah nampak kedai kita tu macam professional. Ni kita macam nak nampak cantik je kan kedai tu. So kita letaklah warna-warni apa semua kan. So tapi sebenarnya untuk e-commerce benda tu tidak membantu tuan-puan untuk mendatangkan hasil. Tapi dia lebih kepada clear dan bersih. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana contoh gambar. Yang seterusnya adalah potongan harga ataupun diskaun. So ini pun sangat memainkan peranan penting sebab orang akan tengok, ada potongan harga lagi. Dan free shipping, seterusnya rating dan juga komen. Dan seterusnya adalah preferred seller. So itu adalah 7 perkara di mana prospek ataupun pelanggan kita akan membeli dengan kita. Okey. Sekiranya kita baru di Shopee, tapi apakah satu faktor yang akan menyebabkan orang akan membeli dengan kita? Okey, boleh komen? Saya nak tengok. Atau boleh unmute ke? Cakap. Apakah satu faktor sahaja yang akan mempengaruhi kita punya jualan di Shopee walaupun kita baru je? Baru je buka kedai. Gambar tak salah. Produk viral. Produk viral, harga.
Okay, lagi? Apa yang tersalah? Tersalah tu. Sebab ni semua ni dah ada dalam ni. Cumanya satu je yang tak ada dalam ni. Tapi yang tu memang sangat-sangat kuat untuk orang membeli dengan kita. Layanan seller. Tak. Kita sentiasa online. Macam mana? Kita sentiasa online. Maksudnya nampak kedai tu aktif walaupun tak ada sale lagi kan. Tapi dia boleh. Ya, betul. Boleh jadi. Alright. Keyword gambar, free shipping rating. Apa lagi? Macam mana nak buat perotongan harga? Sekejap lagi saya ajak. Ataupun esok kalau sempat. Kalau tak sempat ni, saya ajak esok. Sebab panjang Shopee ni. Produk keperluan, seller check respon, produk berkualiti dan murah, detail produk, fast delivery, fast respon dari seller, banyak review, iklan berbayar Shopee. Okay, sebenarnya tadi dah ada orang jawab dah, betul, satu. Tapi tak ada dalam 7 ni. So, okay, sebenarnya yang paling akan menangkan untuk orang membeli dengan kita adalah dia memulai dengan huruf T kat depan. Cuba teka T apa? Cik komen. Main teka-teki kan petang ni? Promo, tak T, bukan P, T. Dah keluar dah. Tuah. Tuah tu lain Tuhan tuah. Okay, so trusted. Trusted. Okay, betul. So yang paling penting sekali adalah trusted. Dia sebenarnya, kalau tuan-puan nak tahu, pecah telur, yes. Betul. Okay, kalau tuan-puan nak tahu, sebenarnya dekat Shopee yang paling penting sekali adalah trusted. So, trusted sebenarnya kita telah membina trusted sebelum ni. Jika tuan-puan telah ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp group, apa semua, so dia dah binakan satu trusted dekat situ. Okay, dia dah binakan satu engagement dah, tuan-puan tahu tak? So di situlah tuan-puan perlu pecahkan telur. Pecah telur masak kat situ, barulah orang membeli. Alright. So trusted je sebenarnya. Walaupun dah zero, tak ada apa-apa lagi, tak ada orang tengok lagi, tapi bila kawan kita tengok kita menjual dekat Shopee ataupun orang yang kita kenal menjual di Shopee, so dia akan tengok, dia akan tanya, kau ada jual kat Shopee ke? So dia akan beli di Shopee. So yang pertama sekali, kenapa saya kata macam tu? So kalau orang membeli secara apa ni orang panggil, secara untuk secara biasa, so dia punya shipping tu agak tinggi. Dia punya shipping akan boleh pergi sampai RM8, RM12 kan. Tapi bila pergi beli kat Shopee, shippingnya memang RM4.60, RM4.53 kan. So tu adalah costing yang sangat rendah lah. Walaupun dia orang tak dapat free shipping lagi, tapi tu dah kira macam rendah berbanding beli secara online. Okay, so trusted yang paling penting. Alright. Okay, so ada soalan lagi? Any question? Okay, tak ada Okay, kalau ada boleh tanya je terus. Jangan malu sebab kita memang sesi untuk pembelajaran. Okay, macam mana nak mula buka account? So, saya tak ada account lagi. Macam mana saya nak mula berniaga ni? Alright. So, ni adalah caranya. So, boleh pergi kepada bahagian Shopee iaitu seller.shopee.com.my. Okay. So, boleh pergi seller.shopee.com.my. So, ini untuk register sebagai seller lah. Kalau tuan-puan register untuk sebagai buyer, sebenarnya boleh je pergi register untuk sign up kat sini. Okay. So, jom saya tunjukkan secara real.